Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengurusi majlis Dr. Amran, yang berbahagia Tuan Presiden Muafakat Ustaz Ismail dan jawatan kuasa Muafakat, yang saya hormati guru saya Datuk Dr. Fakhruddin dan juga Prof Datuk Zakaria, datuk-datuk, tuan-tuan, perempuan sekalian. Saya nak mengajak kita untuk memahami secara lebih mendalam sedikit kepercayaan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang saya ingin anjurkan untuk kita rujuk kepada pemikiran Imam Baghdadi dalam karyanya Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq yang dalam bahasa Melayunya boleh diterjemahkan sebagai perbezaan di antara puak-puak atau kumpulan-kumpulan dalam Islam yang boleh dibahagikan ataupun Rasulullah sebut terbahagi kepada 70 lebih itu. Dalam kertas Datuk Zakaria memang dia ada menyebut prinsip-prinsip yang boleh dirujuk kepada Imam Abu Hanifah, dan juga yang kedua di muka surat 13-14 yang disebutkan oleh Datuk Zakaria dalam kertas Datuk Zakaria itu daripada Al-Baghdadi. Saya hanya nak mengkhususkan dari apa yang telah dibentangkan oleh Imam Baghdadi sahaja, sebab pada pendapat saya jalan ataupun aliran Imam Baghdadi itulah yang lebih khusus kita kenali sebagai Asy'ariyah, sebagai jalan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Adapun jalan ataupun aliran Imam Abu Hanifah itu secara lebih terperincinya dikembangkan oleh Imam Maturidi, dan dalam konteks Malaysia kita secara umumnya lebih cenderung kepada Abu Hasan Al-Asy'ari berbanding dengan Maturidi. Tapi kedua-duanya itu diterima oleh majoriti ulama sejak sepanjang zaman sebagai aliran yang dikenali sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan menurut Imam Baghdadi ada 15 prinsip yang sepatutnya menjadi pegangan kita. Ada bahagian dalam ajaran ini, dalam pegangan ini, yang kalau kita salah faham ataupun kita salah percaya, kita jatuh kufur. Tapi ada bahagiannya yang kalau kita salah percaya, mungkin sekadar tersesat jalan saja, tidak jatuh kepada kekufuran. Dan perkara pertama yang dipertegaskan oleh Imam Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq itu ialah bahawa kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita percaya bahawa hakikat sesuatu itu memang ada, dan pengetahuan ilmu kita mengenai hakikat itu boleh dicapai. Saya nak ambil satu contoh khusus, hakikat Al-Quran sebagai message wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua manusia. Memang ada message itu, dan pengetahuan kita mengenai message itu boleh kita cari dan boleh kita belajar dan boleh kita kaji. Itu penegasan pertama yang dinyatakan oleh Imam Baghdadi, yang mana kita boleh aplikasikan dalam konteks kita nak memahami wahyu Al-Quran itu. Sebab di sana ada kelompok yang menafikan adanya message ataupun wahyu daripada Al-Quran, itu jatuh kufur teruslah. Kemudian ada kelompok lain seperti golongan liberal dan sebagainya, golongan pasca modernis dan sebagainya, yang mengatakan bahawa memang ada message itu, tapi kefahaman ilmu kita mengenai message itu sukar nak diketahui secara muktamad. Itu pendapat golongan seperti liberal ini. Jadi mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu memang ada, memang wahyu yang kita kena beriman, tapi apa sebenarnya yang nak disampaikan daripada message itu. Jadi mereka saling bertelagah pendapat. Jadi pada andaian mereka, disebabkan mereka tidak percaya bahawa ilmu itu sesuatu yang boleh dicapai, mereka mengandaikan bahawa apa yang mereka tafsirkan itu pun benar. Mereka tak kata yang kita pegang, yang ahli sunnah pegang ini sebagai salah. Dia orang kata kamu pun benar, kami pun benar. Jadi kami nak pegang dengan pendapat kami, kamu tak apalah terus berpegang dengan pendapat kamu. Jadi pandangan golongan pasca modernis yang relatif. Kebenaran itu bersifat relatif. Benar bagi aku pegang yang ni. Benar bagi kamu, kamu pegang yang itu. Kita tak berpegang macam tu. Kita kata
pengetahuan, message yang disampaikan oleh Allah itu pengetahuannya dapat kita capai dengan muktamad. Bahawa Allah suruh sembahyang, Allah suruh keluarkan zakat. Dalam soal-soal yang diperselisihkan oleh para ulama pun ada pendapat yang majoritinya yang menjadi panduan kita untuk kita ikut, pendapat yang diijma'kan. Sebab itu kita ada bukan setakat ahli sunnah, bukan kita ikut sunnah sahaja, malah kita ikut jamaah ataupun kita mengikut ijma' para ulama. Jadi pengertian definisi ataupun maksud yang muktabar itu adalah sebagaimana yang dipegang dan difahami oleh para ulama, dan itulah yang kita ikut. Dan yang keduanya, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita mempertegaskan bahawa alam ini baharu. Alam ini baharu. Ini adalah pendekatan ataupun premis pertama untuk kita sampai kepada kesimpulan nanti bahawa Allah itu wujud dan Allah itu pencipta. Tapi jalan untuk sampai ke situ pertamanya adalah dengan mempertegaskan bahawa alam ini baharu, dengan maksud bila kita melihat kepada kejadian alam ini, kejap dia ada, kejap tiada, kejap dia besar, kejap dia kecil, daripada kecil jadi besar, kemudian hilang, kemudian tumbuh anaknya pula dan sebagainya. Jadi daripada kejadian alam yang sedemikian dapat kita pertegaskan bahawa alam ini baharu. Sebab apa? Sebab dalam mantik, bila kita belajar tentang kaedah berfikir, kewujudan ini ada dua pecahan saja. Sama ada kita boleh kata kewujudan ini sesuatu yang qadim, sesuatu yang memang adanya tu tidak ada asal, tidak ada mula, ataupun dia ada mula. Kita hanya boleh bahagikan sebegitu saja. Kita tak boleh nak kata segala yang wujud ni semuanya bermula, tak boleh. Jadi siapa yang menciptakannya? Benda yang baharu, bila kita lihat persekitaran kita ini, kita boleh lihat bahawa ia adalah sesuatu yang baharu, sesuatu yang berubah-ubah dan sebagainya. Jadi kita pertegaskan itu, kita melihat dengan mata kita mempertegaskan bahawa alam ini baharu. Dan daripada situ kita pergi kepada prinsip yang ketiga, iaitu bahawa setiap perkara yang baharu itu sudah tentu ada pencipta. Jadi di sini dapat kita lihat kepentingan perbincangan tentang baharunya alam. Ini bukan setakat disebut oleh Imam Baghdadi, ada dalam kitab-kitab lain. Dalam Durus Samin yang disebut oleh Datuk Fakhruddin tadi pun ada perbincangan tentang alam ini baharu, dan daripada premis bahawa alam ini baharu maka sudah tentu ada pencipta. Takkan benda yang berubah-ubah itu tak ada pelakunya, tidak ada satu kuasa yang mengubah dia daripada satu keadaan kepada satu keadaan, daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Kita kadang-kadang kita hilang benda di rumah pun riuh duk tanya siapa ambil. Kalau logik kita, kalau akal kita tak menerima, tak mengiktiraf soal pencipta ataupun pelaku ini, jangan duk tanyalah. Benda hilang jangan duk tanya siapa ambil. Kereta hilang, motor hilang ke apa ke, jangan duk tanya siapa curi. Tapi memang akal kita mempunyai fitrah untuk bertanya sedemikian. Maka disebabkan itu, bila kita dah mempertegaskan bahawa alam ini baharu, maka sudah tentu kita akan mempertegaskan kemudiannya bahawa alam ini ada pencipta. Dan pencipta itu sudah tentulah berbeza dengan alam ini yang baharu, sudah tentulah pencipta itu qadim. Jadi di situ kita dah dapat kenal pencipta, Allah sebagai pencipta, yang mana dia mesti wujud, kemudian dia qidam, sebagaimana yang menjadi asas dalam perbincangan sifat 20 itu. Itu benda yang kita boleh bincangkan melalui akal kita. Tapi lebih daripada tahap itu, untuk kenal siapa Allah, apa sifatnya dan sebagainya, itu perlu dirujuk kepada wahyu. Sebab akal tak mampu dah nak kaji zat Tuhan, zat Allah itu macam mana, akal tak mampu dah. Akal sekadar boleh menentukan bahawa di sana ada pencipta, begitu. Dan seterusnya dibincangkan prinsip yang keempat, bahawa pencipta tadi ada sifat-sifatnya, yang dengan sifat-sifatnya itu kita boleh mengenal. Ini berdasarkan panduan, bukan setakat daripada akal, malah daripada wahyu sendiri kita dapat mengenal Allah. Berbeza dengan aliran lain, kita mempertegaskan bahawa Allah itu mempunyai sifat. Dari satu sudut saya nak jelaskan bahawa mengenal sifat Allah ini penting. Sifat Allah itu sebenarnya banyak. Semua yang sempurna itu kita kata, secara umumnya kita akan kata Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tetapi yang dibincangkan oleh para ulama itu
berbeza-beza lah. Dalam tradisi kita, kita nyatakan 20 sifat. 20 sifat yang membolehkan kita mengenal Allah. Tapi sifatnya yang sempurna itu sudah tentu tidak dapat kita kira, tidak dapat kita bilang. Tapi sekadar untuk mengenalnya. Ya, dari satu sudut saya ingin tambah bahawa ini sesuatu yang penting untuk kita bincangkan dan untuk kita belajar. Sebab apa? Sebab nak kenal sesuatu itu kenal dengan sifat dia lah. Kita nak kenal kereta kita, kita nak pinjam kereta kawan sebagai contoh, kita akan tanya kereta hang yang mana satu? Kawan akan sebut ni yang warna merah, yang kecil, yang besar, yang sekian. Kita tak cerita tentang hakikat diri kita pun kita nak cerita kat orang, kita ni macam mana. Kita nak kenal suami isteri kita pun, kita kenal pertamanya melalui sifat lah, yang kemudian nama nanti akan saya sebut, tapi melalui sifat. Jadi sifat itu perkara penting yang perlu untuk kita bincangkan, untuk kita mengenal Allah. Kalau kita tak bahas tentang persoalan sifat ni, nak kenal Allah macam mana? Bukan setakat nak kenal Allah, nak kenal manusia itu pun kita kena perlu bincang sifat manusia itu. Kita ada kenal kawan, kita tanya hang kenal tak kawan yang sekian-sekian. Kita tak tanya hakikat diri dia, hati dia macam mana, kita tak tahu lagi. Kita tanya yang kurus ataupun yang gemuk itu, atau yang tinggi itu, ataupun yang rendah. Itu sifat-sifat yang boleh menjelaskan mengenai diri seseorang untuk kita kenal. Demikian juga Allah, yang mana sifat-sifat tadi ni sesuatu yang diceritakan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, yang distrukturkan oleh para ulama untuk membolehkan kita mengenal Allah melalui sifat-sifat itu. Dan seterusnya kita boleh mengenal Allah melalui nama-namanya. Ini disebut dengan lebih jelas lagi dalam Al-Quran, Lahul Asmaul Husna sebagai contoh, dan ada 2-3 ayat lain yang ada saya nyatakan di halaman 6 itu, ada footnote di bawah itu, bahawa Allah mempunyai nama. Dan ini satu penegasan yang juga penting, sebab dalam isu, sebagai contoh, isu nama Allah yang timbul dahulu, ada di kalangan orang Muslim sendiri yang mengandaikan bahawa nama Allah itu tak penting, bahawa kita hanya perlu mengenal sifat Allah, bahawa dia satu, dia qidam dan sebagainya. Tapi nama itu tak perlu. Allah itu sendiri adalah namanya yang paling agung sekali, Ismuhul Azam, yang paling agung sekali, yang dengan nama itulah kita mengenalnya, dan dengan nama itulah kita menyerunya. Kita nak seru Allah dalam doa kita, kita sebut ya Allah, ya Rahman dan sebagainya. Dengan nama itulah kita dapat mengenal Allah. Dan dibincangkan dalam hadis ada 99 nama yang kita boleh gunakan nama tadi ni untuk berdoa, untuk berzikir dan sebagainya. Ini adalah asas-asas, dasar-dasar pegangan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu kita mesti beriman dan percaya bahawa Allah mempunyai sifat dan Allah mempunyai nama. Yang mana nama tadi berfungsi untuk kita mengenalnya. Dan seterusnya, prinsip ataupun dasar yang keenam, yang mesti menjadi kepercayaan kita adalah kepercayaan bahawa Allah adalah Zat Maha Kuasa yang adil dan berhikmah dalam segala perbuatannya. Kita berbeza secara i'tidal, secara wasatiyah. Kita mengambil pendekatan pertengahan yang sederhana di antara dua kelompok yang ekstrim dalam Islam. Pertama yang dikenali sebagai Qadariyah, dan yang kedua yang dikenali sebagai Jabariyah. Ini dua ekstrim yang ada di kalangan umat Islam sendiri. Dalam halaman 7 itu saya tuliskan dengan lebih jelas lagi. Dalam hal ini Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang secara sederhana di antara dua ekstrim, iaitu ekstrim puak Qadariyah. Qadariyah ni macam mana? Qadariyah ini ialah yang mengandaikan bahawa manusia adalah pencipta bagi segala perbuatan manusia itu sendiri, sehingga menafikan kuasa penciptaan Allah. Itu Qadariyah. Satu ekstrim lain adalah puak Jabariyah yang mengatakan segala yang berlaku ini diciptakan oleh Allah. Jadi manusia itu sendiri tak ada ikhtiar. Jadi kita berbeza di antara dua ekstrim ini, di mana kita mengatakan kita mempunyai ikhtiar, kita mempunyai al-kasb, kita mempunyai usaha untuk kita melakukan sesuatu. Ada kalanya benda yang kita hendak itu Allah tak ciptakan tindakan perbuatan tu. Kita sakit sebagai contoh, kita hendak bangun daripada katil, hendak pergi berjalan dan sebagainya, tapi Allah tak ciptakan kekuatan untuk kita bangun, untuk kita berjalan dan sebagainya. Itu kita boleh bezakan keadaan itu
di mana kita mempunyai kehendak sebenarnya dengan kuasa tindakan yang diciptakan oleh Allah. Itu masalah takdir yang sebenarnya lebih mendalam lagi. Tapi poin saya yang saya nak anjurkan untuk kita ambil perhatian di sini adalah jangan kita berada di ekstrim yang dua tadi, dengan mengandaikan bahawa segala benda yang berlaku ni semua Allah punya kerja. Jadi iman kita pun, kufur kita pun, ni Allah punya kerja. Sehingga kan esok kita berandaian bahawa esok kalau kita tak beriman, tak solat dan sebagainya, kita nak jawab depan Tuhan, sebab hang yang buat bagi aku tak semayang, jadi hang tanggung sendiri, hang masuk neraka, jangan letak aku dalam neraka. Tak boleh nak jawab macam tu. Tak. Bila pendekatan macam tu, pernah sahabat berdebatlah dengan seorang pencuri. Pencuri kata, bukan aku yang nak curi, Tuhan yang ciptakan kejadian aku mencuri ni. Lepas tu sahabat jawab balik, aku nak hukum hang ni sebab Tuhan juga yang tentukan aku nak hukum. Bukan aku yang nak hukum, tapi Tuhan yang nak hukum. Jadi kita tak boleh nak letakkan tanggungjawab itu kepada Allah, sebab kita memang mempunyai pilihan itu. Tapi jangan pula kita membesarkan diri kita, malah mengagungkan alam yang ada di sekeliling kita ini, sehingga kita mengatakan sesuatu kebaikan yang kita buat itu kitalah, daripada diri kitalah, zat kitalah yang mengeluarkan kebaikan itu. Ataupun kebaikan yang ada dalam ubat sebagai contoh, yang melegakan kesakitan itu adalah ubat itu, bukan Allah. Jangan sampai kita syirik demikian, sama ada mensyirikkan Allah dengan ubat tadi atau mensyirikkan Allah dengan diri kita. Itu ekstrim yang keterlaluan. Jadi berada di antara dua itu adalah pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan seterusnya, kita beriman bahawa Allah mengutus para rasul dan para nabi. Ini satu perkara yang penting untuk kita yakini, sebab dalam dunia perdebatan pluralisme agama sekarang ini ada andaian bahawa orang-orang Kristian sebagai contoh tidak perlu beriman dengan Nabi Muhammad. Itu pendapat yang salah. Sebab dalam konteks kita zaman sekarang ini, bila kita telah mengenali Nabi Muhammad, kita mesti beriman dengan Nabi Muhammad. Itulah Nabi yang diutuskan untuk umat keseluruhannya di akhir zaman ini. Jadi dalam masa yang sama, bila kita beriman dengan Nabi, jangan pula kita tolak kenabian Nabi Isa, Nabi Musa. Takut ada pula yang terbalik macam tu. Dia beriman dengan Nabi Muhammad dah, tapi Nabi Isa dia tak mengaku. Nabi Isa ni bukan Nabi, dia kata. Nabi Musa tu bukan Nabi. Itu pun salah, kefahaman yang salah. Dan dibincangkan oleh Imam Baghdadi dalam konteks beriman dengan Nabi ini, bahawa Nabi Isa, seperti yang saya tulis di perenggan terakhir di halaman 8 itu, kita beriman bahawa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah ke langit. Baginda akan turun kembali ke dunia selepas kemunculan Dajjal, lalu membunuh Dajjal, membunuh babi, mencurah, dengan maksud buang habis segala arak yang ada. Tapi dia akan solat menghadap kiblat. Dia akan mendirikan syariat Nabi Muhammad dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Jadi sebab dalam dunia pluralisme agama sekarang ni ada andaian bahawa Nabi yang paling agung sekali ialah Nabi Isa. Dia andai macam tu, dia twist macam tu. Sebab apa? Hero ni dia main live sekali. Macam filem Hindustan pula. Hero ni dia main live sekali. Jadi yang terakhir tu bukan Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad yang terakhir diutuskan, tapi Nabi Isa yang akan turun balik. Nabi Muhammad dah wafat dah. Yang akan turun membunuh Dajjal, meningkatkan balik keadilan di dunia ini ialah Nabi Isa. Jadi dia kata, dia andaikan bahawa Nabi Isa sebenarnya dengan maksud ajaran Kristian sebenarnya yang betul. Jadi itu satu gambaran yang salah. Nabi Isa sendiri turun esok ni, dia akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad. Itu benda yang kita kena percaya bahawa Nabi Isa akan turun dan sebagainya. Jangan duk was-was dengan perkara tu. Saya tak mau bawa lah hujah dalil ayat Quran, hadis dan sebagainya, sebab ada banyak lagi yang saya nak sebut. Itu benda yang menjadi pegangan kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun soal Imam Mahdi dan sebagainya, tak apa, itu nak berdebatlah. Tak menjadi dasar utama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang dibahaskan oleh Imam Baghdadi di sini. Kemudian kita percaya bahawa Nabi mempunyai mukjizat. Ini penegasan
yang perlu kita pegang, sebab ada di kalangan ahli falsafah zaman sekarang, zaman sains, ada orang yang berpegang dengan ideologi naturalism sebagai contoh, naturalisme. Bila dia melihat undang-undang alam ni begitu konsisten, begitu hebatnya, begitu kagumnya dengan ilmu sainsnya, dengan law of nature yang dia boleh kaji itu, sehingga dia mengatakan mustahil berlaku mukjizat kepada para nabi. Itu ada kelompok Mu'tazilah pun ada yang salah faham sedemikian. Kita tak boleh tolak mukjizat para nabi. Nabi memang ada mukjizat, dan mukjizatnya yang paling agung sekali ialah Al-Quran. Bukan setakat Nabi Muhammad, semua nabi lain lah. Yang banyak kita dengar cerita Nabi Ibrahim tak terbakar dalam api sebagai contoh. Nabi Musa dengan tongkatnya yang berubah jadi ular dan sebagainya. Nabi Isa dengan mukjizatnya menghidupkan orang mati. Itu cerita-cerita yang mungkin kita dah dengar, tapi poin di sini adalah keperluan kita untuk mempercayai, kewajipan kita untuk mempercayai mukjizat itu adalah pegangan kita yang kita mesti simpan dalam hati. Jangan ragu-ragu dengan bahawa di sana berlaku mukjizat kepada para nabi. Begitu juga dalam sab yang sama, perkara yang sama, Imam Baghdadi bincang bahawa kita perlu percaya karamah yang berlaku kepada para wali. Juga mungkin orang-orang yang mulia yang taat kepada Allah dan sebagainya, akan ada benda yang pelik berlaku kepadanya, dan itu kita andaikan sebagai karamah. Tapi di sana ada juga kejadian pelik yang berlaku, semayang dah apa semua, tapi ada benda pelik juga berlaku kat dia. Itu bukan mukjizat dan itu bukan karamah, itu ujian, istihza daripada Allah. Dan seterusnya yang kesembilan, kita perlu mempercayai, kita mesti mempercayai bahawa Islam mempunyai rukunnya. Kita mesti beriman di muka surat 10 itu yang ke-9, kita mesti beriman bahawa Islam ada rukunnya, bahawa syahadah itu mesti kita ucapkan, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya itu mesti kita laksanakan. Dan di samping itu kita juga beriman dengan kewajipan jihad, dengan keharusan berjual beli, dengan keharusan perkahwinan, dengan haramnya riba dan haramnya arak. Kita juga beriman dengan kewajipan mendirikan hukum hudud dan sebagainya. Okey, saya nak tegas ni soal kepercayaan tu, bukan soal beramal. Beramal tu dalam seminar tentang fiqh boleh bincanglah. Tapi soal kepercayaan kita, dia begini dalam perkara-perkara ni berkenaan solat tu dia macam ni. Pertamanya kena percaya, beriman bahawa semayang tu wajib, bagi contoh. Bab nak semayang tak semayang tu nanti selalu. Kena semayang lah, jangan tak semayang. Tapi hak tu perkara kedua, saya tak mau bincang sini. Tapi yang kata akidah ahli sunnah ni, kena percaya semayang tu wajib, puasa tu wajib dan yang lain-lain lagi. Yang haram tu percaya sebagai haram lah. Itu penegasan yang kena ada dalam hati kita. Dia tak boleh macam ni lah. Kita semayang, tapi tak percaya bahawa semayang itu wajib. Tak boleh macam tu. Tak? Kita tak berzina, tak minum arak, tapi kita tak percaya berzina itu sesuatu yang haram, minum arak itu sesuatu yang haram. Tak boleh. Kita kena semayang dan kena percaya semayang tu sesuatu yang wajib, yang mesti kita kena buat. Itu yang kata akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu noh. Jangan salah faham dengan perkara itu. Kemudian kita juga beriman perkara yang ke-10 bahawa Allah menurunkan taklif dan arahannya. Yang mana taklif tadi ni terbahagi kepada rukun. Biasanya dibincangkan oleh para ulama itu hukum daripada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu hukum yang 5. Dengan maksud segala tindakan perbuatan kita itu tertakluk kepada hukum yang 5 tadi ni, sama ada wajib ataupun tidak. Saya berdiri bercakap di sini, tertakluk kepada perkara itu. Makruh ke harus ke, tidaklah wajib, tidaklah haram dalam konteks ini. Tapi kita tertakluk. Tapi yang tertakluk tadi hanya kita, iaitu orang Islam, orang mukallaf yang telah mengucap 2 kalimah syahadah dan menerima taklif. Itu saja. Jadi tak timbul lah soal kita nak tanya orang Kristian wajib semayang, tak timbul. Orang Kristian haram menggunakan nama Allah, tak timbul langsung. Orang Kristian, orang bukan Islam wajib menerima hudud, orang bukan Islam haram menolak hukum hudud, tak timbul langsung isu-isu itu. Ini kita bercakap tentang taklif yang mana kita sebagai umat Islam yang telah bersyahadah sahaja yang menerima taklif tersebut. Adapun orang bukan Islam,
Dia tanggungjawab pertama dia untuk mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itu tanggungjawab pertama dia. Bila dia dah kenal Allah, dia bersaksi, barulah jatuh taklif-taklif lain ke atasnya. Kemudian yang ke-11, kita beriman bahawa alam ini akan fana. Esok ni kita akan di alam ini, bukan setakat kita lah, alam ni keseluruhannya akan dimusnahkan dan Allah akan bangunkan kita balik untuk dihisap pada hari akhirat. Tapi sebelum hari akhirat itu pun kita dah percaya bahawa kita akan mengalami soal jawab malaikat munkar nakir dalam kubur esok. Ada orang yang tak percaya, ingat masuk kubur tu duk tidur lepak-lepak tunggu akhirat. Dah ada soal jawab dah di situ. Itu kepercayaan kita, yang daripada kepercayaan itu kena ada persediaan lah bagi kita. Kita juga percaya syurga neraka itu adalah makhluk yang diciptakan tapi dia kekal. Kekal dengan maksud esok ni kalau bagi orang kufur, orang yang kafir, dia akan diazab selama-lamanya dalam neraka. Okey, selama-lamanya. Sampai bila? Sampai bila-bila? Bila tu sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila tak tahu. Macam tu lah. Tak erti nak jawab. Tapi itu kepercayaan kita. Memang dia makhluk tapi dia tak ada akhir. Begitu. Dan yang ke-12 kita mengakui bahawa kita mempunyai tanggungjawab untuk melantik pemerintah, dan bila dah ada pemerintahan macam di Malaysia ini, untuk mempertahankan pemerintahan itu. Sebab apa? Pelaksanaan syariat. Hatta solat yang pertama itu pun perlu kepada pemerintahan ini. Kita nak semayang tu, waktu solat tu kita rujuk kepada ketentuan yang telah dibuat oleh majlis agama. Ikut negeri-negeri lah. Begitu juga puasa tu. Solat ni mungkin tak nampak sangat puasa kan, kita duk tunggu nak buka puasa tu. Tak ada lah yang saja nak buat ijtihad sendiri nak buka puasa tu, buka puasa 7.30, 7 suku nak buka dah. Puasa daripada pagi sampai ke petang tu 7 suku nak buka. Sebab apa? Sebab tak mengiktiraf kepimpinan yang sedia ada. Tak berlaku. Sebab kita mengiktiraf kepimpinan sedia ada. Hatta dalam soal menentukan waktu beribadah itu. Siapa nak semayang, tunggu lagi pukul 1 lebih. Jangan duk semayang Zuhur sekarang ni. Tak masuk lagi Zuhur. Kita tak boleh nak berijtihad sendiri dalam perkara sedemikian. Jadi dalam konteks ini, saya nak celah sedikit di sini. Pada pendapat peribadi saya, kepimpinan yang ada di Malaysia dalam soal keagamaan, saya nak bercakap tentang kesultanan, bukan menteri besar ataupun perdana menteri. Kerajaan Islam yang nak dimaksudkan itu, sebagaimana yang dinyatakan dalam perlembagaan pun, Islam itu di bawah negeri, di bawah sultan. Jadi kesultanan itu adalah kerajaan yang kita nak maksudkan di sini. Okey, bab menteri besar, perdana menteri itu dengan pilihan raya dan sebagainya, itu ikut sukalah nak buat macam mana. Tapi yang saya nak sebut yang berkait dengan masalah keagamaan ini, di mana waktu solat, Ustaz Osman Muhammadi dulu sebut berkenaan dengan sah ataupun tidak nikah kahwin dan sebagainya, zakat, kadar zakat dan sebagainya, semua itu di bawah kuasa dan juga wibawa kesultanan. Kalau kita tolak kesultanan itu, maka tak ada kerajaan lah, tak ada pemerintahan sebenarnya yang mengurus negara ini. Dan perkara paling penting sekali tentang ketenteraan pun di Malaysia di bawah sultan atau di bawah agung, bukan di bawah Perdana Menteri. Jadi itu satu pendapat peribadi yang saya sengaja nak lontarkan di sini, yang kalau nak bincang boleh bincang lah. Tapi pendekatan untuk melantik pemerintah itu bagi ahli sunnah, ia adalah sesuatu yang boleh diijtihadkan, boleh kita fikirkan bagaimana cara untuk melantik pemerintah. Tapi juga disebut dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan setakat oleh Imam Baghdadi ini, dalam karya-karya lain pun, bahawa pemerintahan itu mestilah daripada Quraisy, al-a'immah min Quraisy. Itu satu hadis yang maksud hadis sama ada juga disebut oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dan disyarahkan dengan maksud yang sama oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Jadi itu berkenaan dengan pemerintahan, panjang sikit di situ. Ke-13, kita beriman, kita percaya bahawa iman dan Islam itu mempunyai batasan. Zaman sekarang ni ada orang yang cuba nak meluaskan definisi iman tu, sehingga kan orang Kristian pun nak dianggap sebagai Muslim, sebagai mukmin juga. Jadi tak boleh. Iman tu ada batasan, dan iman tu pun bukan terlalu kecil sehingga kita mudah-mudah nak kufurkan orang.
Begitu. Iman, yang kata iman itu adalah kepercayaan. Paling intipati iman itu kepercayaan dalam hati, ya. Kepercayaan dalam hati. Adapun tindakan itu tidak menjadikan kita tak beriman, dengan maksud kalau tak semayang tadi tak jatuh kufur. Jangan kita tengok kawan tak semayang terus kita kata dia kufur. Jangan kita tengok kawan kita cakap salah sikit terus kita kata dia kufur. Dia iman tu benda dalam hati. Begitu. Jadi jangan jadi satu kelompok yang dikenali sebagai khawarij, yang mengatakan bila melakukan dosa itu, dosa besar itu dah jatuh kekufuran. Itu kelompok yang ekstrim. Jangan pula jadi satu kelompok lain yang ekstrim juga, Murji'ah, yang kata yang penting iman je. Tak payah semayang, nak minum arak pun boleh, tak payah zakat dan sebagainya. Yang penting iman, mesti masuk syurga juga. Itu satu kelompok Murji'ah yang ekstrim, satu lain pula. Kemudian kita beriman bahawa manusia ini mempunyai hierarkinya. Okey, manusia ini ada tahap kemuliaannya. Manusia yang paling mulia sekali Nabi Muhammad, dan dia lebih mulia daripada malaikat pun. Dan selepas Nabi Muhammad itu adalah khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Sayyidina Ali, kemudian senarai yang Nabi sebut sebagai sahabat yang dijanjikan syurga, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdul Rahman dan Abu Ubaidah, yang mana disenaraikan oleh para ulama sebagai insan yang termulia dalam generasi kemanusiaan kita ini. Dan juga selepasnya itu para sahabat yang terlibat dalam perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah. Itu adalah manusia-manusia yang kita muliakan. Kita mesti muliakan orang. Jangan anggap dalam dunia egalitarianism kononnya sekarang ini menyamakan semua manusia sama taraf. Semua sama. Tak. Saat lagi petang, saat lagi Perdana Menteri mai suruh duduk belakang. Timbalan Perdana Menteri mai suruh duduk belakang. Sebab kononnya semua sama rata. Tak payah duk layan, biar dia mai nyong seorang dia masuk. Tak, kita memberi kemuliaan kepada manusia. Bukanlah kita mensistematikkan hierarki kemuliaan tu sampai jadi macam kasta macam dalam agama lain tu, bukan sampai tahap tu. Tapi kita menghargai ketinggian nilai ulama, para nabi, ulama dan sebagainya. Jadi itu ada dalam pegangan kita. Dan seterusnya yang ke 15, kita juga tahu musuh. Kita mesti kenal siapa musuh kita. Kalau tidak kita samakan antara kita dengan musuh kita. Kalau tidak kita bagi orang bukan Islam masuk dalam masjid. Orang bukan Islam pun kita nak bagi zakat juga sebagai contoh. Orang bukan Islam pun kita nak bagi daging yang tak boleh nak bagi kat dia orang. Jadi kena kenal, mengenal musuh Islam itu juga adalah sebahagian daripada tanggungjawab dan juga kewajipan dalam soal akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jadi itu secara ringkas, simplistik dan laju saya kemukakan konten kandungan asas dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti disebut oleh Dato' Zakaria tadi. Kita boleh gunakan panduan ini untuk nak kenal sama ada kita ini. Jangan tanya orang lain, tanya diri sendiri dulu. Kita ni Sunni ke apakah? Ke Syiah ke apakah? Kita nak kena kenal. Jangan tersalah faham dalam soal akidah ini. Sebab itulah nak masuk syurga neraka esok, akidah itu pertamanya. Pertamanya akidah itu. Kemudian dah akidah betul, baru tindakan, baru perbuatan kita akan dinilai oleh Allah. Jadi itu saja secara ringkas. Ada soalan nanti kita boleh bincangkan. Saya nak berhenti saja di sini untuk beri ruang yang panjang untuk perbincangan seterusnya dengan dua orang guru saya pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.